Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah kita ada diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk kita sambung lagi tazkirah pengajian ilmu kita ni dalam tanya jawab lengkap tentang agama di kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Asyarbasi. Jadi kita ni muka surat 155 adalah bab haji. Bilakah dan bagaimana tata cara pelaksanaan ihram? Ihram ni niat haji lah. Dah macam mana kita nak start buat haji ni, niat haji. Jadi ada orang tanya pada Syekh, bilakah dan bagaimanakah tata cara pelaksanaan ihram bagi lelaki dan bagi perempuan? Apakah boleh melakukan perjalanan ke Jeddah tanpa berihram? Bolehkah kita pergi Jeddah, naik kereta ke mana-mana siapa ke Jeddah? Tak niat ihram ke apa dah. Kemudian berihram di sana baru start ihram. Litah kat udara kat atas ni, tak ihram lagi sampai Jeddah baru start Jeddah baru nak ihram. Boleh ke tak? Lalu barulah menuju ke kota Mekah. Dia tanya gitulah lebih kurang dah. Okey, Syekh jawab. Syekh jawab, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam. Ibadah haji merupakan rukun terakhir dari 5 rukun Islam yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Bunyal Islam ala khamsin. Maksudnya Islam dibangun atas 5 perkara, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa dan melaksanakan ibadah haji bagi mampu. Di Mekah kita belajar ayat ke budak kecil lagi fardu ain kelas fardu ain kafar dah. Jadi ibadah haji ni wajib atas kaum wanita juga, sebagaimana juga wajib ke atas kaum lelaki-lelaki. Kerana Allah SWT telah berfirman yang bermaksud mengerjakan ibadah haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Ali Imran ayat 97. Kata-kata An-Nas yang terdapat dalam ayat tersebut mencakupi kaum lelaki dan kaum wanita. Melakukan ihram adalah kewajipan yang telah difardukan atas kaum wanita, sebagaimana juga telah difardukan atas kaum lelaki. Berihram ni artinya seorang berniat melakukan ibadah haji. Ihram ni maksudnya apa? Niat untuk melaksanakan haji. Itu maksud ihram ni. Niat untuk melaksanakan haji. Kerana semua perbuatan bergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW, jika seorang wanita hendak melakukan ihram, maka dia mestilah membersihkan dirinya dengan cara mandi, atau setidak-tidaknya dengan berwuduk. Sekurang-kurangnya ambil air semaya lah, wuduk lah. Walaupun dia dalam keadaan haid, dia masih boleh ambil wuduk. Kita pelik lah kalau bunyi haid ambil wuduk ni, pelik bab kita dah. Tapi di sana Mesir apa syekh dia kalau nak ngaji Quran, nak apa Quran tu budak tin dia suruh ambil air semaya, lepas tu baca Quran lah, tak ada masalah bagi dia lah. Hanya ambil lah pendapat-pendapat lain hak biasa kita dengar tu dah, selain daripada hak biasa kita dengar. Okey, telah diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa Asma binti Umays radhiyallahu anha melahirkan Muhammad bin Abu Bakar dan mengalami nifas di sebuah pohon. Jadi lepas dia beranak, dia panggil darah nifas dah. Duduk sebuah pohon di lepas beranak. Di situ, di suatu tempat yang bernama Zulhulaifah dah. Ketika itu Rasulullah SAW tengah berihram, niat haji dah, dengan bertolak dari sisi pohon tersebut. Zulhulaifah ni tempat yang kita kata boleh niat haji lah, tempat Nabi suruh juga boleh niat haji. Lepas tu kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar memerintahkan isterinya untuk mandi dan mengucapkan talbiyah secara berulang-ulang. Jadi isteri dia tu nifah, mandi pun jadi gapo kalau kira asalnya, tapi Nabi suruh mandi juga untuk niat haji lah, niat ihram dah. Mengucapkan talbiyah secara berulang-ulang, iaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mah lakal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu.
Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan adalah milikmu. Sungguh tidak ada sekutu bagimu. Gitulah talbiyah ni lah talbiyah dah. Jadi talbiyah ni bukan talbiyah saja. Nabi sebut talbiyah tu dengan niat. Ni lah kalau setengah ulama kata niat ni ni lah dah. Labbaik hajjan gapo Nabi kadang ni lafaz niat tu berkait dengan takbir ni lah maksudnya talbiyah, maksud nak pergi haji dah. Kias itulah kias. Pasal ada seorang lagi Nabi sebut derah labbaik. Nabi sebenarnya bukan maksud nak suruh niat zahir niat orang dengar, tapi nak suruh tahu situlah tempat niat. Niat sebenarnya tetap dalam hati je. Tapi setengah ulama tu dia kira macam boleh kias termasuklah dalam semaya tu kita tahu dah niat. Jadi Nabi tak ada ajar dan tidak ada contoh daripada sahabat pun tidak ada contoh usolli fardu zuhri kau gapo tak ada dah. Jadi dia tidak ada kaitan dengan sunat pun tidak kalau kira asal je dah. Kalau bincang bab sunat pun setengah ulama mutakhirin ke dia, mungkin peringkat mutaqaddimin termasuk Imam Syafi'i pun tak ada sebut dalam kitab al-umum dia dah. Mutakhirin tu sebut kalau niat tu lafaz niat gapo untuk membantu niat. Kaedahnya bantu niat. Mazhab lain semula asalnya tidak ada juga, tapi lepas tu terpengaruh dengan perbincangan mazhab Syafi'i ini ada juga terpengaruh kata boleh lafaz niat ni untuk bantu niat, tapi tidak jadi amalan dia. Jadi amalan kuat biasa mazhab Syafi'i dah. Ada jadi amalan, jadi macam syiar pula. Padahal benda tu kalau dibenarkan untuk bantu niat bagi orang tertentu saja, tidak jadi satu kemestian bagi semua pengikut mazhab Syafi'i sepatutnya dah. Gitulah kalau lafaz niat ni. Tak apalah gitu dah. Tapi ada isu lah timbulnya gini, ada setengah-tengah aku ustaz mengaku mengajar agama. Dia masa nak beri derma sedekah tu. Apabila itu orang tak semaya, ada seorang kata jangan semaya dah. Terang lepas niat dah. Lepas niat pun tak pandai. Gitu lebih kurang dah. Jadi lepas niat ni tak ada kaitan. Lepas niat ni tak ada sunat pun tidak dah. Tak pandai pun tak apa. Asal ke semaya ni tak nanti kalau lepas niat begitulah juga dah. Begitu juga masyarakat kita dulu nak jamuk, semaya jamuk ni. Rusing orang tua kat. Kenapa dia tak semaya jamuk dulu orang tua dulu lah. Sebab dia tergerti. Nak lepas nak jamuk dia payuh dah. Sedangkan lafaz niat ni, lafaz ke mulut ni, sebut nama mulut ni, tidak sunat pun tidak dah. Asal-asal hukumnya dah. Mustahab tu paling terik bagi orang yang takut wasbah, tapi suruh masuk niat. Tapi yang terjadi ni semakin wasbah biasanya jadi dah. Jadi oleh sebab itu baik tak usah bawa. Yang tahu kita lepas ni nak semaya jamuk. Zuhur dengan asar waktu pertama waktu zuhur, akak terkebir, pakai berah gitu dah. Mengikut sabilal muhtadin Syekh Ahmad Syekh apa dah dalam kitab Sabilal Muhtadin lah, Syekh Ahmad Arsyad Banjari tu dia kata boleh juga bagi orang terutama orang wasbah ni dia kena niat sebelum takbir lagi dah. Akad takbir tu tak usah urusing, tak ada niat pun tak apa, pakailah pendapat tu. Sebenarnya itulah jumhur ulama. Tiga mazhab lain niat ni sebelum takbir sembahyang. Tak apalah cerita ni bahas niat tu situ dah. Okey, habis itu yang berbeza di antara kaum lelaki dan kaum wanita dalam mengucapkan talbiyah ialah kaum lelaki mengucapkannya dengan suara yang keras. Wajatain tu suara kuat lah. Sementara kaum wanita cukup mengucapkannya hingga dapat didengari oleh dirinya sahaja. Bagi lelaki, sunnah hukumnya mengenakan selai kain pada bahagian tengah badannya. Jadi di tengah badan ni maksudnya kain lah. Kita pakai kain. Kain pakai kain sagu lah tak? Tapi tidak ada jahit tengah ni. Jadi gitulah dah. Dan selai kain lagi pada kedua pundaknya, selagi atas bahu dia. Adapun bagi kaum wanita, mereka mengenakan pakaian sebagaimana biasa saja dengan tetap menampakkan wajahnya dan kedua telapak tangannya. Sunnah hukumnya memakai wewangian sebelum berihram bagi lelaki dan perempuan. Tidak mengapa terdapat sisa wewangian tatkala telah berihram. Jadi walaupun dikatakan kena denda lah, dam kalau pakai minyak wangi. Tapi minyak wangi kalau dipakai sebelum kita niat ihram, dibenarkan dah, dibenarkan. Siti Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kami pernah pergi ke Mekah bersama Rasulullah SAW. Lalu kami mengusapkan sejenis wewangian ke dahi-dahi kami tatkala berihram. Maksudnya start ihram tu. Watin ni pakai conek atas dahi dia dah. Ketika salah seorang dari kami berkeringat, maka wangian tersebut menetes ke wajahnya. Jadi dia perlu tak? Neteklah wangi dia dah. Rasulullah SAW melihat hal itu namun dia tidak melarangnya. Jadi tak melarangnya. Jadi
masa bila tak boleh ni? Masa lepas niat ihram. Tak boleh lah nak pakai minyak wangi sebelum niat ihram tu. Niat nak berharam tu, apa, nak kerjakan haji atau umrah tu. Masa sebelum tu tak apalah, lepas tu baru tak boleh nak start niat ihram tu baru tak boleh. Okey. Hak mana melekat tubuh gapo tu dimaafkan, gitulah dia kata dah. Mustahab hukumnya seorang wanita mengenakan pewarna untuk berihram, sebagaimana juga mustahab bagi lelaki dan perempuan mengerjakan solat 2 rakaat. Dengan niat solat sunat ihram, pewarna tu rasa minyak wangi, maksudnya pewarna kan dah. Lepas tu semaya 2 rakaat, tak kira lelaki ke perempuan, dengan niat solat sunat ihram. Jadi solat sunat ihram sebelum kita nak niat nak lebih Allah tu, kita semaya sunat ihram dulu dah. Pada rakaat pertama setelah baca Fatihah membaca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ni kuasa-kuasa sunat baca pendek dah, tidak mesti baca panjang, dan tidak sunat kena baca panjang maksudnya dah. Ihram wajib dilakukan di miqat. Wajib ni, bukan sunat, wajib dilakukan miqat, tempat-tempat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tempat kena niat dah. Kalau lalu batas itu kena niat lah. Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya janganlah engkau melampaui miqat, tempat niat tu, kecuali dengan berihram, dengan berniat ihram dah. Miqat adalah tempat-tempat yang telah ditetapkan agama untuk melakukan ihram. Miqat itu ada 5. Pertama Zulhulaifah, Zulhalifah ada, itu pertama dah. Iaitu tempat yang terletak di arah sebelah barat daya kota Madinah. Sebelah barat daya kota Madinah. Dah. Lepas tu jarak Hulaifah dengan Masjid Madinah sekitar 18 km. Dekatlah 18 km dah. Ini miqat bagi penduduk Madinah dan juga orang yang melalui Madinah. Jadi orang yang lalu ke kawasan Madinah, lalu kat tu, nak sampai ke Mekah tu, sampai ke Zulhulaifah, dia kena niat 18 km daripada Mekah. Kedua adalah miqat Zatul Irqin. Iaitu suatu tempat yang terletak di arah sebelah timur laut kota Mekah. Jarak Zatul Irq dengan kota Mekah kurang lebih 94 km. Ni jauh. Tak ada 18 km je dah. Zulhulaifah dah. So ini sampai 94 km. Jauh dah. Ini tempat miqat bagi penduduk Iraq. Dan orang-orang yang melalui negeri Iraq. Jadi semua hak kuasa Iraq ke apa kata Iraq ke apa kuasa tu dah. Dia turun daripada atas kanan ni. Daripada timur laut ke atas sini, maka dia kena niat di Zatul Irqin. Yang ketiga tempat miqat Nabi suruh Nabi ajar ni ialah Juhfah. Iaitu satu tempat yang terletak di sebelah barat laut kota Mekah. Yang terletak sekitar 187 km. Lagi jauh ni, 187 km dari kota Mekah. Ni jauh benar dah. Juhfah ni. Tempat ini terletak di pinggir sebelah timur Laut Merah. Pinggir dekat dengan bigar Laut Merah dah. Namun kini tempat tersebut lenyap dan telah hilang peninggalan-peninggalannya. Ini tempat miqat bagi penduduk Mesir, Syam dan orang yang melalui kedua-duanya. Sekarang orang-orang melakukan ihram dari kota Rabi'ah. Rabi'ah yang terletak di sebelah utara Jufah. Atas Jufah. Gitulah yang kata dah. Jadi situ tak boleh duduk. Masalah ke apa Jufah. Dia naik sikit tempat lain tu kota Rabi'ah. Yang keempatnya hak Nabi ajar ni adalah Qarnul Manazil, iaitu pergunungan sebelah timur kota Mekah. Sebelah timur kota Mekah, Qarnul Manazil yang berjarak sekitar 94 km dari kota Mekah, 94 km. Ini tempat miqat bagi penduduk Najd. Najd dan orang-orang yang melaluinya. Adapun yang kelima adalah yang Lam-Lam, iaitu pergunungan yang terletak di sebelah selatan kota Mekah, yang berjarak kurang lebih 94 km dari kota Mekah. Ini tempat miqat bagi penduduk Yaman dan orang-orang yang melaluinya. Rasulullah SAW telah menetapkan tempat-tempat miqat di atas. Hak ni hak Nabi ajar lah. Hak Nabi ajar, hak ni lah tempat yang niat dah. Kerana itu orang wajiblah memperhatikannya. Dia Nabi ajar, kita kena memperhatikan, kena memperbesar ke apa-apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita tak boleh meremehkannya. Kaum lelaki maupun wanita diperbolehkan melakukan ihram sebelum sampai di miqat. Kalau terpaksa bolehlah sebelum sampai miqat. Dan demikian itu lebih hati-hati awak. Ya, maksudnya awak sikit. Janganlah awak jauh benar dah. Awak sikit tu sebelum kawasan tempat hak miqat tu dibenarkan. Lebih kurang dah.
Dari penjelasan di atas dapat diketahuilah bahawa jika miqat seorang adalah rabiq, maka haram hukumnya dia melampaui tempat miqat tersebut dengan tidak berihram. Kemudian turun ke di kota Jeddah dan baru berihram. Jadi dia naik ke terbang ke gapo ko, lalu ke mana-mana pun. Salah kalau lalu kawasan miqat, dia kena niat miqat dulu walaupun dia nak patah balik lepas tu daripada kota Jeddah ke gapo pun dia kena niat dah. Dah. Jadi dia kena niat dah. Atas kata kebel pun niat dah. Kerana taat kepada Rasulullah SAW adalah wajib hukumnya. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Man ata'alah, faqad ata'a Rasul. Faman ata'a Rasul. Faman ata'a Rasul, faqad ata'a Allah. Siapa-siapa yang ingat nak mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Seterusnya berihram sebelum miqat. Niat tu sebelum sapa kepada miqat, boleh ke tak boleh? Ada orang tanya, ada seorang rombongan jemaah haji dari Asia lah. Maksudnya tempat kita. Tahu Asia ni luar lah. China pun, budak India pun juga. Asia juga dia panggil dah. Yang masuk menunaikan ibadah haji melalui laut. Melalui kok laut dah. Sebahagian besar dari mereka tidak tahu letak daerah yang dalam. Tak tahu mana. Mungkin tak biasa kan lah. Dan sebahagian lagi dalam keadaan tidak sedar atau sakit disebabkan gelombang laut. Dah. Sementara satu-satunya daerah yang ada di hadapan mereka yang dapat dipergunakan untuk berihram hanyalah kota Jeddah saja. Kerana itu mereka melakukan ihram dari kota Jeddah. Anda lukuk laut ni lah. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah ibadah haji mereka itu sah? Apakah boleh menjadikan kota Jeddah sebagai miqat internasional? Sebagai ganti dari Lam. Jadi Syekh jawab. Sesatu rukun haji adalah melakukan ihram. Dan ihram hanya dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tempat-tempat tersebut dinamakan miqat makani. Makan tempat dah. Makani itu tempat maksudnya. Miqat ni tempat niat lah. Tempat masa niat dah. Tempat niat masa tempat dah. Miqat makani adalah tempat orang mulai berihram. Tempat orang mula niat. Tak kala hendak mengerjakan ibadah haji atau umrah. Tempat-tempat miqat tersebut ialah Zulhalifah, iaitu tempat para penduduk kota Madinah. Dan orang yang datang dari arahnya melakukan ihram. Yang kedua, daerah Jahfah, iaitu tempat ihramnya orang-orang penduduk Syam. Dan orang yang datang dari arah tersebut. Sekarang Jahfah telah diganti oleh daerah Rabiq. Kerana Jahfah telah lenyap dengan segala bekas-bekasnya. Yang ketiganya, Qarnul Manazil, iaitu tempat berihram bagi para penduduk Najat atau orang yang datang dari arah tersebut. Yang keempat, daerah Zatul Irq, yang merupakan tempat ihram bagi penduduk Iraq dan orang yang datang dari arahnya. Adapun yang kelima adalah daerah yang lam, iaitu tempat ihram dari penduduk Yaman dan bagi orang yang datang dari arah tersebut. Seorang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah tidak boleh melewati tempat-tempat miqat tersebut dengan tujuan menuju ke Mekah tanpa mengenakan pakaian ihram. Ini berlaku selama orang tersebut melaksanakan ibadah haji atau umrah. Majoriti fuqaha mengatakan bahawa orang melewati tempat miqat tanpa berihram terlebih dahulu dan itu dilakukan dengan sengaja, maka dia berdosa dan wajib bayar dam, iaitu menyembelih seekor kambing tak kala berihram dengan semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Ibn Abbas telah meriwayatkan sebuah hadis yang punya pengertian yang sama. Imam Ibn Hazm berkata bahawa jika seorang tidak melalui sama sekali kelima-lima tempat miqat tersebut, maka dia dapat berihram dari tempat mana sahaja yang diinginkannya, baik melalui daratan ataupun laut. Kalau lalu kot laut, lalu kot mana dia yang dalam kita pelik dah. Ini artinya jika para jemaah haji melalui tempat ihram dan mereka tidak berihram di tempat tersebut, maka telah melakukan perkara yang diharamkan. Tapi kalau lalu tak niat, tu tentulah haram dah. Walaupun dia melewati daerah tempat miqat tersebut dalam keadaan tidur yang panjang, mabuk laut, pengsan atau pelupa. Kerana Allah SWT telah berfirman, mafhumnya, Allah tidak membebani satu diri kecuali dengan apa-apa yang ia mampu. Surah Al-Baqarah ayat 286. Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman, maksudnya, dan Allah tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam agama. Surah Al-Hajj ayat 78. Kita sudah mengetahui bahawa seorang yang hendak melaksanakan ibadah haji, lalu dia melepasi miqat dengan tidak mengenakan pakaian ihram tu, maka dia mestilah menyembelih binatang tak kala sampai di haram di tanah Mekah ni lah. Dan dia mestilah segera berihram ni. Jadi tempat mana pun terlepas pun kena cepat-cepat ihram ni. Bila-bila kena bayar dam lah, denda ni. Seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji boleh berihram sebelum sampai ke tempat-tempat telah ditetapkan untuk berihram yang dikenal dengan sebutan miqat. Bahkan dia diperbolehkan melaksanakan ihram sejak dari rumahnya lagi setelah
mengenakan pakaian ihram, dia menjaga dan melihara apa-apa yang mesti dilakukan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Sebahagian para imam mengatakan bahawa itu lebih utama. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Dari Rasulullah SAW, barang siapa yang berihram sejak dari Masjid Aqsa hingga Masjidil Haram, maka syurga wajib baginya. Ada riwayat tu, Masjid Aqsa jauh lagi dah. Ni dah dah. Maka dia syurga wajib baginya. Wallahu a'lam, nak kuat setengah mana hadis ni. Tapi Nabi suruh niat tempat miqat dah. Jadi kita kiranya sebelum tu boleh. Sebelum tu boleh berhati-hati boleh. Kita sebelum naik terbang daripada Malaysia ke daripada Singapura ke. Niat dah awal-awal. Lepas sampai miqat kalau sedar kalau khabar, niat pula lah. Cuma kita ready awal-awal pun tak apa dah. Seorang Muslim yang berihram sejak dari Al-Qudus ke ibu kota negara Palestin, mudah-mudahan Allah Taala mengembalikannya semula kepada bangsa Arab dan Muslimin. Dan kemudian melaksanakan ibadah haji, maka itu menjadi alasan yang besar bagi Allah untuk menerima ibadah haji orang tersebut. Jadi boleh lah, niat jauh lagi boleh. Jadi kita ready awal-awal daripada Malaysia, daripada mana sebelum nak ke terbang, pasal takut terlepas, niat lalu. Dan kita kena jaga lah, dah start niat kena jaga belakang lah, pantai lagi tu. Seorang Muslim yang berihram sejak dari Al-Qudus, ibu kota negara Palestin, habislah situ dah. Para jemaah haji seperti mereka, yakni para jemaah haji Asia, hendaknya berlaku berhati-hati, ihtiyat, iaitu dengan cara berihram sebelum sampai ke tempat miqat. Dengan begitu mereka tidak akan terlambat dalam mengenakan pakaian berihram. Walau demikian, ketidakmampuan mereka untuk melaksanakan ihram pada tempat yang semestinya kerana lupa, pengsan ataupun mabuk tidak membatalkan ibadah haji mereka. Dengan pulihnya kemampuan mereka dapat berihram dan melaksanakan kewajipan-kewajipan ibadah haji. Jika mereka mampu, mereka juga diharuskan untuk menyembelih haiwan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hanya Allah yang memiliki keutamaan dan keagungan. Jadi kalau dia berhati-hati, dia sembelih untuk dam lah, bayar dam lah, sembelih kambing, bayar dam kambing ke apa dah. Lebih kurang lah harga dia, bukan kambing pun kita mahal dah, lebih kurang tempat dia dah. Okey, mencari pinjaman untuk ibadah haji. Sebagai orang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji kerana tidak mempunyai wang, namun mereka mencari pinjaman untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Apakah itu dibolehkan dalam agama? Jadi pinjam dah. Tempat kita tak tengok mana, tapi di Indonesia memang ramai pinjam dah. Dia ada tabung dia untuk pinjam. Sebab ke rakyat Indonesia ni ramai, kotanya besar, tiba-tiba orang kemampuan yang tidak ramai, jadi dia terpaksa buka sampai pinjam pun boleh. Tapi tempat kita ni tak ada nama siapa. Hak pindah atau pinjam pun kota dia sikit, hak tak pinjam pun ramai dah. Hak tak pinjam lah, hak cukup-cukup dah. Ramai dah, kena tunggu bertahun-tahun dah. Berpuluh-puluh tahun tunggu nak sampai ke boleh pergi haji dah. Ibadah haji tidak wajib atas seseorang kecuali bila dia telah mampu melaksanakannya, baik dari segi ketersedianya biaya, bekal transportasi atau kenderaan, keamanan perjalanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Allah SWT telah berfirman, mengerjakan ibadah haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Al-Imran ayat 97. Jadi orang mampu tu jadi wajib lah. Dengan dasar ayat inilah tidak ada alasan yang mengharuskan seorang yang tidak mempunyai wang untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi orang yang tak cukup pitih tak wajib lagi haji dah. Apa perlu pinjam dah. Dengan cara meminjam wang dari orang lain, jadi tak perlu pinjam dah. Dia buat ni atas kemampuan. Kemampuan duit sendiri, bukan duit pinjam. Duit pinjam tu beban dah, bukan mampu dah. Dalam surah At-Taubah ayat 91 dan 92, Allah SWT telah berfirman, maksudnya tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad. Atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit, dan atas orang yang tidak memperolehi apa yang akan mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas pada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan tiada pula dosa atas orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberikan mereka kenderaan. Lalu kamu berkata, aku tidak memperolehi kenderaan untuk membawamu. Lalu mereka pun kembali sedang mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan. Lantaran mereka tidak memperolehi apa yang akan mereka nafkahkan. Ini cerita jihad. Jihad pun berdasarkan kemampuan nafkah dah. Jadi, nak pergi pergi jauh, dia perlu kenderaan. Bukan main jalan kaki gitu dah. Jadi nak naik kenderaan, tak ada kenderaan. Dia pun sendiri tak ada pitih, tak ada kenderaan dah. Jadi apabila dia tak ada kenderaan, dia tak lagi. Tak lagi tu dia sedih. Jadi begitu juga kita haji ni, niat kita biar ikhlas.
Niat kita nak pergi haji, tiba-tiba tak boleh pergi tu, biar rasa sedih lah hati. Begitu juga macam sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah hari ni tak boleh nak pergi sembahyang jemaah, biar rasa sedih. Orang kata rasa sakak dah, rasa tak puas hati, rasa tak jeli, rasa tak sedap duduk lah berasanya. Okey, kita tak boleh pergi sembahyang jemaah. Bukan rasa gembira lagi. Oh, alhamdulillah tak pergi sembahyang jemaah. Tu tahulah. Tahu maknanya tak? Nak kata dosa apa kerja tak? Pasal dia suruhnya tak? Jadi kita nak kata dosa mudah-mudah tak boleh. Ya. Jadi kedua ayat di atas, jihad tidak wajib atas orang yang tidak mempunyai nafkah atau biaya. Dan fuqaha mengkiaskan ibadah haji dengan jihad. Jadi haji dengan jihad ni dia kias. Sebab apa? Sebab jihad rutin pun Nabi kata pergi haji dah. Jihad wajib tu sungguhlah jihad rutin pergi haji. Maksudnya dia boleh dikiaskanlah. Dah. Dia sama-sama kena ada kemampuan. Sama-sama kena ada ketegak dah. Bukan jenis orang lembek boleh pergi dah. Dengan demikian, ibadah haji tidak wajib bagi orang yang tidak mempunyai biaya. Al-Bahaqi telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Aufa, di mana Abdullah bin Abi Aufa berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai seseorang yang belum melaksanakan ibadah haji. Apakah mereka mesti berhutang sehingga dapat melaksanakan ibadah haji? Rasulullah SAW menjawab tidak perlu. Jadi Nabi sendiri pun ayat tak perlu. Semata-mata nak pergi haji, nak minjai ke apa tak perlu Nabi ajar dah. Okay, dalam kitab Al-Mahzab, Majmu' Syarh Mahzab, Mahzab ni kitab Asy-Syirazi lah, nak kitab fiqh ringkasnya pun panjang juga dah. Asy-Syirazi dah, matan fiqh juga dah, tapi besar lah, bukan matan fiqh kecil macam matan takrib ngaji sekolah hidup dah. Mahzab ni besar lagi dan disyarah oleh Asy-Syirazi dan syarah oleh Imam Nawawi tu bersama lah, Majmu' Syarh Mahzab. Tapi dia Imam Nawawi tak ada habis, disambung oleh Imam Subki dan disambung oleh ulama Mesir nama gapo dah. Jadi cukup 3 orang tu baru habis kitab je 23 jilid nak syarah Majmu' Syarah Mahzab 23 jilid tak salah dah. Okey, begitulah. Jadi kitab Mahzab ni, kitab Imam Syirazi disebutkan jika seorang mempunyai harta yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji, namun pada saat yang sama dia memerlukan wang itu untuk membayar hutang, maka ibadah haji tidak wajib atasnya. Jadi kalau duit tu untuk bayar hutang, so lagi duit tu boleh guna juga untuk haji. Jadi dia tak wajib nak pergi haji, dia wajib bayar hutang lagi. Baik hutangnya itu hutang yang sudah jatuh tempohnya ataupun hutang yang belum jatuh tempohnya. Kita bayar setahun sekali ke apa? Tak sampai tempoh atau sampai tempoh. Kerana hutang yang sudah jatuh tempoh harus segera dibayar. Sementara ibadah haji wajib dilakukan dengan kelapangan dan tidak wajib dilakukan dengan segera. Kerana itu dia mestilah mendahulukan bayar hutang dari melaksanakan ibadah haji. Jika hutangnya adalah hutang yang belum jatuh tempoh, dia tetap mesti membayar pada saatnya dan sekiranya dia menggunakan wang yang ada padanya untuk ibadah haji, maka dia tidak akan mempunyai wang untuk membayar hutang. Jadi, dia kira gini lah. Dia kata, dia takut hutang tu siapa kau tak depan. Guna pitih banyak, siapa kau hutang kereta ke rumah. Tak depan tak boleh bayar. Jadi kalau dekat-dekat gitu tak boleh bayar, tak boleh pergi lagi. Maksudnya kalau kita pergi ni, tak depan sikit tu tidak tergadal lah haji kita tu, hutang kita dah. Dan yang penting ni kita kira lah ni kerana kita ni hidup dalam hutang dah. Dunia hutang dah. Dunia hutang ni, ya ke rumah kereta semua tu barang besar yang memerlukan bayar tu lama. Berpuluh tahun, bukan 2-3 tahun, berpuluh tahun. Kita tak boleh buat VCP ada hutang tak boleh pergi haji dah. Cuma ni kita kira tidak terganggu lah untuk bayar setahun 2 tahun ke beberapa bulan ni kita terganggu. Kalau tak terganggu, walaupun hutang kita besar tak terganggu bayar hutang itu, pasal bayar hutang ni kita ada ikut bulan, ada buat ikut bulan, maka tak ada masalah kita pergi haji dah. Dengan gaji kita ke apa, kita kira biasalah. Kayak biasa insya-Allah dia masih tidak menggadaikan bayar hutang tu, tak ada masalah kita pergi haji. Jika seorang mempunyai wang yang diperlukan olehnya untuk membeli barang-barang yang akan didagangkan, dan dari perdagangan itu dia akan perolehi hasil duitlah yang dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya, maka ibadah haji tidak wajib atasnya. Kalau duit tu cukup untuk buat modal nego dah, cukup modal nego. Dia buat modal nego, boleh buat hidup dia dah. Dia bukan jenis nego besar dah. Ada bagai dagangan, bagai jenis buat nego. Dah. Atau nak beli bagai buat modal nego tu, pitih tu cukup tu je. Lepas tu yang nego jual, boleh dah untuk nak hidup anak bini dia dah, keluarga dia. Jadi kalau setakat tu je boleh nego, dia tidak nego besar.
maka dia tak bolehlah guna duit dia untuk buat haji. Nah, gitulah. Maka ibadah haji tidak wajib atasnya kerana dia memerlukan wal tersebut. Demikian juga sekiranya seorang punya sejumlah wang yang diperlukan olehnya untuk beli rumah yang diperlukan atau untuk membayar pembantu yang diperlukan, maka dalam keadaan demikian ibadah haji tidaklah wajib baginya. Jadi keperluan hidup seharian dia termasuk jadi cari ngasuh ke apa dah. Dah cari orang gaji orang apa. Orang Arab gitulah. Jadi poh kat mana. Jadi ada orang gaji pula dah. Tambah-tambah ada pendapat kata Tino ni tidak wajib masuk ke apa beratlah dah. Jadi sebenarnya tidak gitulah. Islam ni realistik dah. Jadi isteri sahabat-sahabat Nabi termasuk isteri Nabi pun masuk rumah ni, bukan duduk lengger saja tunggu pembantu ataupun tok laki belaka je buat kerja, bukan. Okey, tidak begitu juga sekiranya seorang punya wang yang dia perlukan untuk menikah dan menikah itu sangat dia perlukan untuk melihara dirinya dari maksiat, maka ibadah haji tidaklah wajib atasnya. Kalau duit tu cukup untuknya nikah. Dan dia ni mudah terjebak dengan maksiat kalau tak nikah, maka dia kena wajib tunaikan nikah dulu. Bukan tunaikan haji, tunaikan nikah dulu dah. Kena nikah dulu lah dah. Biarlah habis pitih. Buat haji fikir semula, cari semula pitihnya. Pasal dia ni wajib dan nikah dah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahawa jika seorang memberikan bantuan kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah haji tanpa perlu dikembalikan, maka orang yang ditawarkan bantuan tersebut tidak wajib menerimanya. Mengikut mazhab kita ni, pak kita ni buat dah. Kadang-kadang kajian apa tanggung orang pergi haji. Tok email pergi haji dah. Kadang-kadang tok email tu pergi dah. Pergi pulak haji dah. Dah. Sebenarnya tak dah. Jadi orang hak terima tu wajib terima dah. Bukan duit dia pun dah. Jadi dia pun tak mampu dah. Orang tu bukan duit dia, duit orang lain bantu dah. Ni benda yang tidak perlu sebenarnya dah. Dia dasarkan ramai lagi orang nak pergi haji, orang yang sipir pitih lah mana dah. Tiba-tiba kajian ibu orang tertentu, untuk email, untuk gapo. Kadang-kadang kota tu ambil. Kalau tak ambil teh sikit, ambil kota orang hak boleh pergi dah. Sepatutnya dah. Tapi ambil kota kajian NGP ni. Jadi kuranglah kota orang hak sepatutnya boleh. Benda gini tak molek lah. Litah kata litah Q dah, litah Q dah. Jadi benda ni tak comel dah. Sepatutnya beri, kalau nak beri kepada orang yang miskin bukan tak email dah. Tapi tak perlu juga, terkaja tak perlu beri. Benda ni bukan kewajipan. Ya orang mampu wajib pergi. Orang tak mampu tak segilah. Banyak lagi keperluan lain. Orang miskin tu. Tambah-tambah PKP kau gapo ni. Orang yang susah tu. Ramai lagi dah. Jadi duit-duit kerajaan ni daripada beri ke orang buat haji yang tidak menjadi tuntutan agama kepada orang yang tak mampu, sepatutnya beri kepada orang yang lebih susah. Nak makan minum payah, nak ngaji payah dah. Jadi benda tu kena pandai-pandai, kena reti dah. Jangan kita ni ustaz pun sampai kat senyap kaji NGP kita. Sepatutnya royak benda gini dah. Tidak perlu benda gitu, tak perlu dah. Kerana penerimaan bantuan tersebut, bantuan orang nak pergi haji ni, pitih KJL ke gapo NGP, orang kaya mana nak tanggung haji ni, mengharuskan dirinya menerima jasa, dan penerimaan jasa tersebut adalah sesuatu yang berat. Ni masalah. Terima jasa. Takut jadi macam rasuah ni, jadi berasa kena balas budi tak. Kena sokong, kena undi calon dia bui ni dah. Ataupun banyaklah terbalas budi, kena balas budi berasa benda tu tak bawa comel, tambah-tambah melibatkan ada kepentingan politik dan sebagainya, jadi tak comel dah. Jadi takut rasuah dah. Gitulah benda ni, kadang-kadang kita tak ingat rasuah. Rasuah pakak, rasuah bui jawatan menteri kerana nak sokong dah. Semua tu dia jadi macam rasuah dah. Jadi macam rasuah. Kalau tak sokong dah, takut orang tak sokong tu. Jadi benda tu syubhat lah. Kalau tak kata gitu jadi syubhat. Kerana orang ni atas tagar. Orang ni kalau tak bui jawatan atas tagar. Jadi benda ni macam rasuah dah. Kalau pun tak sebut rasuah dah. Oleh sebab itu ada setengah orang tu, setengah ustaz tu dia tak say dah. Terima jawatan gini takut jadi rasuah, takut jadi haram rezeki dia. Hak tak beringat tu ikut dia nak buat dah. Kecuali apabila yang memberi bantuan itu adalah anaknya sendiri. Anak dia tak apa lah nak kata rasuah ke apa. Anak dia taja dah. Anak dia nego besar-besar taja nak pergi haji dah. Kerana tidak ada jasa minah di antara ayah dan anak. Anak dan ayah ni
Tak ada jasa segar apa. Pesi dia dah. Anak kena tanggung mak poknya tak cukup piti gaji. Mak anak kena beri piti ke mak pok dah. Ni pesi dia dah. Tanggung yang anak ni. Macam ayah apa anak tanggung pok. Macam pok tanggung anak dah. Lebih kurang je dah. Jadi anak pergi pok pun. Dia besar anak tu. Piti banyak. Pok ni tak cakap kerja. Anak boleh tanggung. Tu tak masalah dah. Ni tak timbul balas jasa gapo dah. Tak timbul macam rasuah. Tak ada dah. Orang lain tu masalah. Takut timbul jadi macam rasuah. Okay. Semua nas ini menekankan bahawa tidak ada alasan yang mengharuskan seorang untuk mencari pinjaman guna melaksanakan ibadah haji. Jadi, nak cerita ni bab pinjaman tu. Pinjam tak ada orang bui pun tidak mesti dah. Bahkan kadang-kadang tak molek. Takut jadi termakan jasa lah dah. Termakan macam rasuah lah dah. Tu email kena sokong parti ni kerana dia juga pergi haji dah. Jadi takut termakan jasa tu. Jadi tak comel pun buat haji. Bukan kerana pitihnya sipir tapi kerana orang bui. Takut terungkit-ungkit jasa dah. Jangan main dah. Pinjaman sama telah lah lagi lah. Tak boleh orang bui toko-toko bukan pinjam pun tak apa comel. Sama telah dengan dengan pinjam. Lagilah tak comel dah. Tapi dengan cerita di Indonesia terpaksa dah buat pasal kota yang besar. Rakyat ramah. Pitih nak tercukup. Jadi kajian nak suruh ramah sikit lagi. Bui pinjam dah. Wallahualam pinjaman setara mana tu. Wallahualam saya pun tak faham lah mana lah konsep dia dah. Okey, setakat tu sajalah perbincangan kita tentang haji. Kita sambung lagi lah bab haji lepas ni. Wallahualam. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.